Meskipun berhadapan dengan persekitaran ekonomi dan perdagangan global yang mencabar, terutamanya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pertumbuhan yang perlahan ini berikutan aktiviti ekonomi yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama bermula 18 Mac sehingga 31 Mac 2020 bagi mengawal penularan COVID-19. Suku kedua akan mengalami penguncupan yang ketara selari dengan perkembangan ekonomi global dan serantau. Namun demikian, kadar pertumbuhan ekonomi suku ketiga dan suku keempat tahun 2020 dijangka akan bertambah baik selaras dengan pembukaan semula sektor-sektor ekonomi. Langkah pemulihan ekonomi yang sedang giat dijalankan oleh kerajaan juga dijangka dapat mengukuhkan kembali pertumbuhan ekonomi pada separuh kedua tahun 2020. Kerajaan telah memperkenalkan pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin bernilai RM250 bilion pada 27 Mac 2020 bagi merangsang ekonomi, membantu rakyat dan menggalakkan aktiviti ekonomi domestik. Pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin Tambahan pada 6 April 2020 bernilai RM10 bilion bagi menyokong kelangsungan perniagaan, utamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS, dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana pada 5 Jun 2020 bernilai RM35 bilion yang bertujuan untuk memulihkan dan menjana semula ekonomi negara dalam jangka masa pendek. Jabatan Perangkaan mengunjurkan kadar pengangguran adalah sebanyak 5.5% atau 860,000 orang untuk tahun 2020. Walaupun pasaran buruh dijangka mulai pulih pada akhir tahun ini berikutan langkah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang membolehkan operasi perniagaan dibuka sepenuhnya pada 10 Jun 2020. Dalam usaha menangani kadar pengangguran yang semakin meningkat, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM15 bilion melalui Prihatin dan Penjana untuk dapat membantu hampir 3.3 juta rakyat yang terkesan dengan COVID-19. Antara inisiatif tersebut adalah seperti program subsidi upah, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Selain itu, kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi sedang dalam proses penyediaan pelan pemulihan ekonomi bagi jangka panjang dan akan dibentangkan pada bulan Oktober 2020. Antara lain, ia akan memberikan tumpuan pada penambahbaikan dalam pasaran buruh, reformasi institusi awam dan kerangka tadbir urus untuk pelaksanaan penjitilan dan revolusi perindustrian keempat. Di samping pelbagai langkah yang akan diperkenalkan dalam bajet 2021 pada 6 November 2020, kerajaan juga sedang merangka pelbagai dasar dan strategi khusus untuk menstruktur dan mengukuhkan semula ekonomi dan menangani ketidakseimbangan pembangunan sosioekonomi di bawah rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 yang akan dibentangkan awal tahun 2021. Silakan Yang Berhormat Ketua Semarahan, soalan tambahan pertama. Tahniah kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia yang dapat merangka pelan pemulihan dan juga pengukuhan ekonomi yang komprehensif. Soalan tambahan saya, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan semua golongan yang memerlukan tidak tercicir daripada program Jana Semula Ekonomi, khususnya golongan B40 dan juga penduduk luar bandar ataupun pedalaman yang mempunyai kurang akses, terutama akses internet. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan, dipersilakan. Belum. Oh, silakan. Maaf saya. Terima kasih Tuan Ketua. Hari ini hari luar biasa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Semarahan. Memang bagaimana yang telah pun saya sebutkan waktu kita melancarkan program Prihatin, sama ada di peringkat yang pertama ataupun seterusnya,
Antara perkara yang kita sebutkan ialah supaya tidak ada sesuatu pun rakyat kita yang tercicir daripada program Jana Semula Ekonomi ini. Khususnya yang berada di kawasan-kawasan luar bandar, termasuklah di Kota Samarahan ataupun di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itulah kita telah membentuk apa yang kita panggil laksana, iaitu Unit Pelaksanaan dan Koordinasi Stimulus Ekonomi Antar Agensi. Dan unit ini bertanggungjawab untuk memantau supaya segala bentuk peruntukan-peruntukan yang telah pun kita senaraikan dalam pakej rancangan ini akan sampai kepada semua kelompok masyarakat. Dan saya nak sebutkan di sini ada 53 agensi kerajaan yang berkaitan di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak yang terlibat dalam program ini, dan kerajaan telah pun memperuntukkan 11 bilion ringgit pada penerima di kalangan B40 dan M40, termasuklah di penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Soal internet memang ada isu, walaupun sudah pun kita roll out program ini untuk dilaksanakan di seluruh negara dengan sejumlah peruntukan lebih daripada 20 bilion, saya berpendapat ada lagi usaha yang perlu kita lakukan, termasuklah di kawasan-kawasan luar bandar, ya, termasuk di Kota Samarahan dan lain-lain lagi. Walaupun saya dah dapat maklumat terkini, Kota Samarahan kalau ambil kira dari segi purata nasional, dia lebih baik, ya, lebih 92% berbanding dengan 84% di peringkat nasional. Apapun ada kekurangan, kita akan laksanakan dalam tempoh-tempoh yang mendatang. Tapi bagaimana yang kita semua sedia maklum, permasalahan besar yang kita hadapi ialah soal untuk menguruskan dan juga menangani masalah COVID-19. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan dan sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan. Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, InsyaAllah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan yang Ketua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak nunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Kalau nak tunggu hari Parlimen boleh bersidang. Parlimen boleh bersidang. Jadi walaupun itu saya faham sebagai tugas ahli parlimen memang itu tanggungjawab. Tetapi tugas kerajaan adalah untuk menentukan rakyat mesti dibela. Di waktu mana pembelaan itu mesti berlaksana. Buatlah sidang tergempar. Satu lagi soalan tambahan. Soalan tambahan. Mohon soalan tambahan. Waktu kita nak berbelanja, kita tahu ada paras siling yang dibenarkan oleh undang-undang dan juga oleh peraturan supaya tidak kita pecah bumbung dan melampaui had yang telah dibenarkan. Sebab itu dalam situasi yang agak terdesak ni, dan saya kira bukan saja di Malaysia, hampir banyak negara-negara lain terpaksa berbuat sedemikian. Kerana isu pokok ialah dengan COVID-19, hampir ekonomi dunia runtuh. Jadi mau tidak mau kita mencari sumber-sumber dalaman yang ada, bukan luaran, untuk digunakan untuk memastikan supaya keadaan negara ini akan dapat kita bantu menyelesaikan masalah ekonomi dan sebagainya. Soal lesen ini memang kita telah ambil kira. Arahan yang telah saya keluarkan pada Ketua Setiausaha Negara, Tuan Ketua, ialah untuk menentukan di setiap kementerian, kalau ada perkara-perkara yang perlu disingkatkan prosesnya, yang bertingkat-tingkat supaya tidak menyebabkan kelewatan, kelambatan. Keputusan boleh dibuat segera oleh pihak pengurusi ini dan juga jawatankuasa untuk menyelesaikan masalah sebegitu supaya dia tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Bermakna segala bentuk birokratik red tape mestilah dikurangkan dalam tempoh kita nak menangani masalah ekonomi yang sedang meruncing sekarang ini, Tuan Ketua. Kita telah menyebutkan bahawa untuk tahun ini disebabkan masalah COVID dan sebagainya, memang peratusan pengangguran itu meningkat. Ya, di seluruh dunia masalah besar. Di Malaysia, kadar yang diunjurkan dia lebih kurang 5%. Sekarang ini 720,000 dan saya fikir sehingga akhir tahun boleh meningkat sampai 860,000 bilangan. Ini bukan sesuatu yang menggembirakan saya dan saya fikir semua kita di sini pun tahu. Tapi persoalan yang penting apa harus kita lakukan untuk menentukan dia tidak terus merosot. Sebab itu segala bentuk bantuan-bantuan stimulus, antara lain contohnya wage subsidy, subsidi upah
yang kita sediakan ataupun moratorium kita bagi kepada syarikat yang berjumlah 100 bilion yang diperuntukkan oleh bank-bank dalam negara. Ini semua sudah memberi sedikit ruang kepada syarikat-syarikat dan juga pengusaha-pengusaha dan juga mereka yang terlibat dalam perniagaan untuk memberikan jumlah pekerjaan ataupun nak menentukan jangan ada pengangguran meningkat dan bertambah. Inilah inisiatif yang sudah pun kita mulakan dan akan kita teruskan untuk masa-masa ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Amat Berhormat. Sekarang saya menjemput Datuk Seri